Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nama saya Safidul bin Hamid. Nombor metrik saya I21205683. Okey, sekarang saya akan menceritakan atau membuat ringkasan terhadap satu filem yang bertajuk Penunggang Agama. Okey. Sekarang saya akan membuat ringkasan terlebih dahulu tentang filem ini. Filem ini bergenre Islamik dan seram, dan diterbitkan oleh Syafiq Yusof. Watak utama dalam filem ini adalah Zul Arifin yang memegang watak sebagai Amir, dan Nasir Bilahan yang memegang watak sebagai Tok Haji. Filem ini mengisahkan suami isteri yang berusaha ingin menyelamatkan rumah tangganya daripada gangguan dan ancaman daripada makhluk halus yang dihantar oleh orang sekeliling oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Okey, sekarang kita akan masuk kepada sinopsis filem Penunggang Agama. Okay. Filem ini bermula ketika keluarga bapa kepada Amir, iaitu Amir yang bekerja sebagai paramedik di hospital Kemira Highland. Bapanya yang bernama Datuk Amsyah yang dilakonkan oleh Jamaluddin Hasan diganggu, keluarganya diganggu oleh sesuatu lah, iaitu macam benda halus, sehingga menyebabkan hubungan antara keluarga tersebut porak-poranda. Dan kawan kepada Datuk Amsyah menyarankan agar menjemput ustaz yang tengah viral di media sosial untuk merawat mengubati keluarganya dan menghalau benda tersebutlah. Namun anaknya, iaitu Amir dan isterinya, tidak bersetuju kerana mereka menganggap bahawa Tok Haji tu, ustaz tu yang bernama Tok Haji, merupakan ustaz penipu, dan mereka melihat rawatan yang Tok Haji lakukan bukanlah rawatan Islam yang Islam ajarkan. Oleh kerana anaknya, iaitu Amir dan isterinya, tidak bersetuju, mereka diusir oleh bapanya sendiri, sehingga menyebabkan mereka sekeluarga tinggal di rumah kawannya. Bapanya pula menganggap bahawa anaknya Amir tidak bersetuju kerana anaknya masih membenci kepada mak mertuanya lah, kerana mak mertuanya tu masih muda, dan mungkin Amir tu tidak menerima dia sebagai sosok seorang ibu pengganti kepada ibu kandungnya. Okey, berbalik kepada Amir pula, keluarga Amir. Sesampai di rumah kawannya, keluarga Amir juga mengalami atau diganggu oleh sesuatu benda sehingga menyebabkan hubungan Amir dengan isterinya menjadi keruh. Okey, dan sehinggalah suatu ketika isteri kepada Tok Haji menceritakan perkara sebenar kerana dia tidak tahan melihat perbuatan terkutuk suaminya yang bekerjasama dengan syaitan. Tapi dia juga meminta kepada si Amir supaya tidak mengapa-apakan suaminya. Okey, setelah itu Tok Haji itu meninggal akibat balasan yang dia lakukan, iaitu bekerjasama dengan syaitan atas pekerjaan yang dilakukan. Dan namun isterinya tidak terima dan menganggap bahawa Amir lah yang membunuh Tok Haji itu sendiri. Sekarang kita akan masuk kepada perbahasan akidah. Okey, yang pertama adalah perbahasan dari sudut khurafat. Okey, khurafat ni adalah perjanjian antara manusia dengan iblis atau syaitan, meminta kepada mereka untuk memohon kekuatan
kekuatan dan perlindungan daripada jin dan iblis untuk membalas dendam kepada orang yang kita tidak suka. Saya akan ambil contoh scene di mana dukun, iaitu Tok Haji, meminta kepada ataupun membuat perjanjian kepada iblis atau syaitan untuk mendapatkan kekuatan, dan iblis tu berkata supaya mengobalkan dirinya, lalu iblis tu akan meniup kembali rohnya dan memberi kekuatan tersebut. Namun setelah dukun tersebut mengobalkan dirinya, iblis tidak dapat berbuat apa-apa kerana nyawa seseorang itu terletak kepada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya dukun itu mati dengan sia-sianya. Yang kedua adalah sihir. Sihir dengan iblis ni tidak dapat dipisahkan kerana sihir ni adalah ilmu, suatu ilmu hitam yang meminta pertolongan kepada iblis itu sendiri. Saya akan ambil contoh scene terakhir di mana isteri kepada dukun itu ingin menyihir keluarga Amir kerana menganggap bahawa keluarga Amir itu membunuh suaminya sendiri, padahal suaminya terbunuh kerana perbuatan dia sendiri. Seterusnya saya akan masuk kepada cara-cara mengatasi ataupun cara-cara mengatasi masalah akidah ini. Yang pertama, sebenarnya banyak cara dari pelbagai sudut. Saya ambil dua sudut saja. Yang pertama dari sudut pendidikan. Sebagai seorang agama, sebagai seorang yang beriman, kita mestilah menuntut ilmu agama walaupun kita sudah berumur, kerana menuntut ilmu agama ini merupakan fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain ini adalah wajib kepada setiap muslim. Jadi kita menuntut agama ini untuk diri kita sendiri, dan supaya ilmu ini membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita masuk kepada sudut yang kedua, iaitu sudut undang-undang. Kita melihat kepada suatu negara, terutamanya negara Islam seperti negara Malaysia, perlulah mengetatkan undang-undang tersebut, iaitu undang-undang agama, yang di mana tidak sebarangan ustaz yang boleh merawat seseorang yang diganggu oleh makhluk halus, kerana boleh jadi kita takutnya ustaz itu sendiri yang bekerjasama dengan syaitan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.